bang, seram sejuk lah bang kalau nak cerita pasal ni bang. Ya, terasa kan sebab ya memang bila kita tengok keadaan tempat ni memang dah lama ditinggalkan. Bang, apa tu bang? Apa tu? Tak ada, abang teranggar batu. Abang mak je. Selalu seiring bersama abang tunjuk adik mengikut saja tak kira. Akan menghadkan bidang kuasa, jawatan kuasa teknikal dan pegawainya. Amalan yang pada hemat saya dari dulu yang menganggap yang menyaksikan suatu bentuk rompakan penyalahgunaan kuasa yang mudah memberi ruang. Jadi seorang-orang penguasa, terutama menteri-menteri kewangan, senang sekali dengan prinsip rundingan terus. Rundingan terus tu walaupun ada kaedah-kaedahnya, saya setuju, tetapi ia memberikan ruang yang lebih luas bagi sang penguasa untuk menetapkan, dan ini pernah berlaku secara meluas. Perdana Menteri bagaimanapun mengakui terdapat keadaan tertentu melibatkan keperluan mendesak menyebabkan kaedah rundingan terus diperlukan. Sebagai contoh, dalam lawatannya ke Labuan sebelum ini, terdapat isu bekalan elektrik yang mendesak sehingga memerlukan kelulusan segera. Beliau berucap pada Perhimpunan Warga Kementerian Kewangan di Putrajaya. Pihak yang terbabit mengendalikan isu bekalan air di Universiti Malaysia Sabah UMS diminta mengemuka laporan teliti berhubung masalah bekalan air yang masih berlarutan di universiti berkenaan kepada Perdana Menteri. Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan perkara itu setelah telah dirujuk kepada Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Zamri Abdul Kadir semalam. Saya tak ingat bulan berapa, tapi tahun lalu saya sampai ke sana. Dan saya dengar resahan dan saya minta confirmation dari Naib Chancellor, iya katanya. Dan saya luluskan. Jadi saya tidak mengerti sama ada mungkin projek itu mengambil masa. Saya tidak mahu buat keputusan menghukum seperti mana setengah ustaz dia cepat hukum orang. Jadi saya tak mahu hukum. Cuma saya nak minta laporan teliti apa jadi sejak Menteri Kewangan luluskan peruntukan segera menyelesaikan masalah air di universiti tersebut. Kerajaan Persekutuan pada 31 Mei tahun lepas telah meluluskan peruntukan RM3 juta kepada UMS bagi membantu menyelesaikan masalah bekalan air. Malaysia sambut baik keputusan Mahkamah Sepanyol yang mendapati penimbangtara Dr. Gonzalo Stanpa bersalah menghina mahkamah serta dihukum penjara 6 bulan dan menyifatkannya sebagai kejayaan penting prinsip kedaulatan undang-undang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, keputusan itu juga akan membantu memelihara kesucian prosiding timbangtara antarabangsa sebagai alternatif kepada penyelesaian pertikaian. Datuk Seri Azalina berkata keputusan itu membuktikan usaha kerajaan Madani menangani dan menghentikan penipuan kumpulan Sulu adalah tidak sia-sia. Malaysia juga yakin keputusan itu akan menjadi faktor pencegahan kepada tindakan tidak beretika kumpulan penipuan Sulu. Kerajaan katanya berusaha bertungkus lumus memperjuangkan kes demi menegakkan keadilan dan akan meneruskan usaha untuk membatalkan award akhir. Sebelum ini, 8 warga Filipina telah menfailkan prosiding timbangtara di Sepanyol bagi menuntut berbilion-bilion dolar daripada Malaysia berhubung isu Sabah, dan sebuah mahkamah di Madrid pada Mac 2019 telah melantik Stanpa sebagai penimbangtara dalam kes itu. Malaysia melakar kejayaan bersejarah dalam pertikaian berpanjangan itu apabila Mahkamah di Luxembourg, Mahkamah Rayuan The Hague di Belanda dan Mahkamah Rayuan di Perancis serta Mahkamah Sepanyol membuat keputusan yang memihak kepada negara ini. Kerajaan Arab Saudi mengekalkan jumlah kuota jemaah haji Malaysia tahun lalu iaitu 31,600 jemaah bagi musim haji tahun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, perkara itu dimaklum Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Dr. Taufik Fauzan Al-Rabiah dalam pertemuan di Jeddah.
Pada pertemuan itu, antara perkara dibincang ialah kandungan memorandum berkaitan aturan pengurusan jemaah haji meliputi urusan penerbangan, penginapan serta penyediaan makan minum mereka sepanjang menunaikan ibadat haji di Tanah Suci. Menurut Datuk Dr. Muhammad Naim, turut dibincang urusan di Masyair termasuk pengangkutan jemaah dan petugas haji serta persediaan pengurusan aspek kesihatan jemaah haji. Muhammad Naim kini berada di Jeddah, Arab Saudi bagi menghadiri persidangan haji dan umrah 2024 anjuran Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Perkembangan banjir di Johor, bilangan penduduk terjejas setakat 1 pagi tadi meningkat sedikit kepada 7,322 orang. Mereka kini masih berlindung di 49 pusat pemindahan sementara PPS. Mengikut data terkini, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, Kota Tinggi kekal paling ramai penduduk terjejas 4,707 orang, melibatkan 1,289 keluarga di 26 PPS. Diikuti Johor Bahru 843 orang di 5 PPS. Keluang 1,591 orang daripada 493 keluarga di 13 PPS. Daerah Kulai kekal 86 orang. Pontian meningkat kepada 22 penduduk dan Segamat kekal 73 penduduk terjejas daripada 20 buah keluarga. 6 jalan di Kota Tinggi termasuk Jalan Sungai Telur, Jalan Semangga serta 1 jalan di Mersing, Jalan Tanah Abang ditutup untuk semua jenis kenderaan. Sementara itu, Kerajaan Johor bersama Jabatan Pendidikan Negeri melaksanakan inisiatif Ops Payung bagi membantu calon-calon sijil pelajaran Malaysia SPM terjejas banjir. Untuk perinciannya bersama Ain Najihah Ahmad Mazlan. Ain. Baik, terima kasih Hazel. Calon-calon yang mengambil sijil pelajaran Malaysia SPM terutama di Kota Tinggi kini berhadapan dengan kesukaran untuk ke sekolah apabila kawasan mereka dinaiki air. Namun begitu, Kerajaan Negeri Johor bersama Jabatan Pendidikan Negeri mengambil inisiatif melaksanakan Ops Payung bagi membantu pergerakan mereka di sana. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut berkaitan inisiatif Ops Payung ini, bersama dengan saya YB Esko Pendidikan, Penerangan dan Komunikasi Negeri Johor, YB Norizano. Assalamualaikum YB, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami YB. Waalaikumsalam Ain. Terima kasih sama-sama Ain. Okey YB mungkin boleh kongsikan apakah sebenarnya inisiatif Ops Payung ini YB? Alright. Okey Ain, untuk inisiatif Ops Payung ini yang telah disegerakan Ain ketika banjir terutamanya pada kali inilah Ain sebenarnya inisiatif Ops Payung ni dia ada 3 situasi. Yang pertama, situasi pertamalah bila berlakunya banjir yang hanya melibatkan pusat peperiksaan, yang mana rumah calon peperiksaan tak terlibat, jalan tidak terputus. Jadi untuk situasi ini pusat peperiksaan itu akan ditukar ke bilik lain yang tidak terlibat dengan banjir. Jadi untuk situasi yang kedua pula, banjir hanya menjejaskan jalan, maksudnya jalan yang terputus untuk pelajar ni mengambil peperiksaan. Jadi untuk ke pusat peperiksaan itu tidak dapat. Jadi untuk situasi ini kita akan mengarahkan mereka ini menumpang di rumah saudara mara ataupun menumpang di asrama atau sekolah-sekolah yang berdekatan. Untuk situasi yang ketiga ini situasi yang agak kritikal yang mana semua terputus, maksudnya di Dewan Periksaan pun dinaiki air, sekolah dinaiki air dan rumah calon itu sendiri pun dinaiki air. Jadi apa yang kita ambil pendekatan, tindakan pertama, pusat peperiksaan asal akan dipindahkan ke sekolah lain dalam daerah yang sama, yang dikenal pasti tidak terlibat dengan banjir. Calon-calon SPM dan guru bertugas hendaklah berpindah ke pusat berkenaan dan menunggu sehingga peperiksaan selesai. Yang mana kata kita kalau boleh tak nak menangguhkan peperiksaan ini kerana mungkin dia akan mengganggu emosi pelajar itu sendiri. Tetapi apa-apa sahaja arahan yang kita terima daripada peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia melalui Lembaga Peperiksaan Malaysia, kita akur dan kita ikut sahaja Ain, mengikut situasi Ain.
Okey YB, mungkin YB boleh kongsikan lagi sekiranya sekolah menengah ini dinaiki air kan, bagaimana persediaan dan apakah tindakan yang bakal dilakukan? Baik, sebenarnya Ain untuk untuk persediaan menghadapi banjir ni, kita telah mengadakan 2 kali mesyuarat pada bulan 12 tahun 2023 yang mana kita sentiasa bersiap siaga bersama Jabatan Pendidikan Negeri Johor untuk memastikan keadaan semua terkawal. Apabila berlakunya keadaan-keadaan yang kita tidak jangka, ia boleh dapat kita atasi bersama. Contoh Ain, 2 hari lepas pelajar SPM mengambil peperiksaan ujian bertulis yang mana melibatkan dalam daerah Kota Tinggi ini. Tapi alhamdulillah dengan kerjasama daripada ATM dapat mengatasi masalah dengan membantu pelajar-pelajar ini mengumpulkan mereka dan menghantar mereka ke pusat peperiksaan. Jadi soalan Ain tadi, kalau sekolah menengah itu dinaiki air, kita seberapa pantas melalui Pejabat Pendidikan Daerah akan mengenal pasti sekolah-sekolah yang berdekatan untuk kita arahkan dibuka dan melakukan peperiksaan di sekolah tersebut. Okay, baik YB, terima kasih YB atas perkongsian tersebut. Baik, saya kira itu sahaja perkongsian untuk berita tengah hari dari Kota Tinggi. Kita kembali ke Angkasa Puri. Ain Najah, terima kasih. Dari Johor kita beralih ke Pahang di mana jumlah penduduk terjejas banjir di Pahang berkurang 1,197 orang setakat tengah hari tadi. Menurut portal Info Bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, sehingga kini 24 PPS masih dibuka menempatkan 335 keluarga di 3 daerah iaitu Rompin, Pekan dan Maran. Rompin merekodkan bilangan penduduk terjejas paling ramai iaitu 663 orang yang ditempatkan di 11 PPS. Diikuti daerah Pekan seramai 360 orang di 8 PPS. Manakala Maran menempatkan 174 penduduk terjejas di 5 PPS. Bagi butiran terkini perkembangan banjir di Pahang, kita bersama wartawan Ayu Norehan Saleh di Leban Condong, Rompin. Ayu. Baik, terima kasih. Saya kini berada di PPS Dewan Orang Ramai Leban Condong, Rompin, Pahang, yang mana di sini terdapat seramai 21 orang penduduk terjejas banjir daripada 11 ketua isi rumah yang berlindung di sini untuk sementara waktu. Dan untuk perkembangan lanjut bersama saya ketika ini ialah Pengurus Pusat Pemindahan Banjir PPS Leban Condong, Encik Zulaidi Man. Apa khabar, Encik? Khabar baik. Okey, Cik Zulaidi, mungkin Cik Zulaidi boleh ceritakan bilakah PPS ini telah pun dibuka? Terima kasih daripada RTM Pahang. PPS Leban Condong ni dibuka pada 7 hari bulan 1 2024 ini dan seramai 11 keluarga yang telah berpindah di PPS Leban Condong ni dan merangkumi 21 mangsa. Antara terdiri yang berpindah ke sini adalah daripada Kampung Rantau Panjang, Kampung Gading dan Kampung Padang yang berpindah ke PPS Dewan Orang Ramai Leban Condong ni lah. Baik, Cik Zulaidi, boleh Cik Zulaidi ceritakan bagaimana mereka dipindahkan, bagaimana keadaan air sungai ketika itu? Mungkin Cik Zulaidi boleh ceritakan. Untuk mangsa yang berpindah di sini, ketika kejadian berlaku mangsa dipindahkan pada jam lebih kurang 4 petang dipindahkan, kita dimaklumkan oleh mangsa dan bersama dengan polis, JPAM mengambil mangsa ke tempat kejadian melalui jentera daripada PKOB Rompin membawa mangsa menaiki kenderaan berpindah ke Dewan Orang Ramai inilah. Dan mangsa-mangsa yang berpindah ni ditempatkan di sinilah untuk pusat pemindahan. Jadi bagaimana dengan sumbangan daripada orang ramai ataupun JKM sendiri? Mungkin Cik Zulaidi boleh ceritakanlah. Okey, alhamdulillah tindakan yang pantas diberi oleh pihak JKN dan DR Rompin dan ramai juga daripada NGO, pihak-pihak yang membantu sepertinya daripada Kerajaan Negeri Pahang, Yang Berhormat sendiri, daripada PBSN Negeri Pahang dan polis, bomba,
KKM datang membantu. Dari segi logistik dan makanan saya rasa alhamdulillah tidak ada masalah. Segera sampai. Okey, baik. Terima kasih Encik Lady. Okey, untuk info para penonton, terdapat 11 PPS di Rompen ini, antaranya ialah Dewan Orang Ramai Bukit Ibam, Pusat Pemindahan Banjir Kampung Setajam, Balai Raya Bukit Lepas, Balai Raya Kampung Mikang, Dewan Orang Ramai Leban Condong, SK Buloh Nipis, SK Kampung Aur, SK Leban Condong, SK Sarang Tiong, Balai Raya Rekoh dan Balai Raya Kampung Gadak. Baik, itu sahaja perkembangan dari Rompen Pahang. Kembali ke studio, silakan. Ayu, terima kasih untuk perkongsian itu. Seterusnya, seramai 68 orang warga asing ditahan Jabatan Imigresen Malaysia dalam Ops Gegar dan Ops Dandan 7 Januari lalu di 7 lokasi sekitar Johor Bahru, Johor. Turut ditahan seorang lelaki warga negara Malaysia dan seorang perempuan warga negara Vietnam berusia 51 tahun dan 32 tahun. Dipercayai penjaga premis berkenaan. Mereka yang ditahan melibatkan 14 rakyat Indonesia, 16 rakyat Vietnam, masing-masing seorang rakyat Filipina dan Pakistan dan 34 rakyat Myanmar. Ketua Pengarah Imigresen Malaysia, Datuk Rusli Jusof berkata kesemua suspek berusia antara 19 hingga 42 tahun itu ditahan kerana didapati menggunakan pas lawatan sosial PLS, pas lawatan kerja sementara PLKS untuk bekerja dengan majikan atau syarikat lain di negara ini. Premis berkenaan dipercayai telah beroperasi lebih daripada setahun dan mampu meraih pendapatan sekitar RM140,000 sehari dan boleh mencecah RM4.2 juta sebulan. Warga negara asing berkenaan telah dibayar gaji antara RM1,500 hingga RM2,000 sebulan. Lebih sejuta individu telah mendaftar dengan pangkalan data utama padu setakat pagi ini. Hari ke-8, sistem itu dilancar dan dibuka kepada orang ramai. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata, angka itu termasuk kanak-kanak di bawah 18 tahun. Menerusi hantaran di laman X, Rafizi berkata seluruh jentera kerajaan turun membantu untuk memastikan risiko keciciran dalam pelaksanaan subsidi bersasar melalui pendaftaran padu diminimumkan. Beliau mengajak rakyat meneruskan momentum untuk beralih ke bantuan bersasar dan memohon kerjasama mereka yang masih belum mendaftar untuk berbuat demikian. Beliau turut memohon bantuan rakyat bagi membantu mereka yang kurang mahir digital untuk mendaftar, termasuk ibu bapa, keluarga dan jiran. Pendaftaran padu dibuka kepada orang ramai hingga 31 Mac ini dengan pengguna boleh mengemaskini dan mengesahkan butiran peribadi masing-masing. Ia bertujuan meningkatkan kecekapan perancangan dasar dan pengagihan sumber, terutama pengagihan subsidi dan bantuan kerajaan yang lebih bersasar kepada rakyat yang benar-benar layak. Dalam kenyataan berbeza, Rafizi nafi dakwaan Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Akeo Technologies Dr. Sherhan Lau berhubung pembabitan syarikat beliau dalam proses pembangunan padu. Beliau menegaskan padu dibangunkan sepenuhnya oleh penjawat awam tanpa pelibatan pihak ketiga. Melalui kenyataan, Rafizi menyatakan pasukan analitik padu menjemput Dr. Sher hanya dalam kapasiti peningkatan kemahiran sumber manusia dalam sains data. Ini berdasarkan keupayaan beliau dalam pembangunan data raya dan machine learning. Proses pembangunan, pengumpulan atau pembersihan data padu tidak melibatkan beliau ataupun sesiapa daripada syarikat tersebut. Bank Negara Malaysia telah beri kebenaran kepada BOS, peneraju syarikat teknologi kewangan serantau untuk menjalankan operasi perbankan digital mereka di Malaysia berkuat kuasa 15 Januari 2024. Lesen bank digital BOS diterima oleh konsortium yang turut disertai oleh RHB. Di bawah konsortium berkenaan, BOS mempunyai pegangan sebanyak 60%, manakala RHB 40%. Bank digital berkenaan dijangka akan dijenamakan sebagai BOS Bank. Ujian alfa untuk bank digital berkenaan akan dimulakan secara berfasa melibatkan sejumlah kecil pengguna sebelum diperluaskan. Tarikh pengenalan rasmi untuk BOS Bank masih belum dimaklumkan.
Ringgit mencatat peningkatan kecil pada awal pagi ini selepas kenaikan dolar Amerika Syarikat terbantut. Ini susulan jangkaan Bank Pusat Negara Maju itu menurunkan kadar faedah berikutan prospek data inflasi Amerika yang mereda. Pada 12 hari, ringgit dinegakan pada 4.64 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.49 dan berada pada 3.23 berbanding yen. Ringgit dinegakan pada 5.92 berbanding pound sterling dan disebut pada 5.08 berbanding euro. Manakala berbanding BAF, ringgit didagangkan pada 13.30. Bursa Malaysia meningkat dalam dagangan awal pagi hari ini seiring prestasi semalaman Wall Street. Indeks FBM KLCI naik 4.63 mata kepada 1,500.33 mata setakat pukul 12.18 tengah hari. Hong Seng muncul kaunter paling aktif kekal pada 3 sen. TW Holdings naik setengah sen kepada 4.5 sen dan HSC turun 1.5 sen kepada 19.5 sen. Kaunter saham paling untung menyaksikan Nestle bertambah 60 sen kepada RM118.60. MPI naik 46 sen kepada RM28.40, manakala FNN meningkat 36 sen kepada RM28.62. Tular di media sosial, kononnya Perdana Menteri menziarahi Presiden sebuah parti pembangkang yang terlantar di Institut Jantung Negara bertujuan untuk mengekalkan kuasa. Dakwa hantaran itu, parti terbabit ditawar jawatan timbalan Perdana Menteri jika sedia bekerjasama. Namun perkara tersebut didakwa ditolak Presiden parti berkenaan. Sewakan pasukan biar betul mendapati tuduhan yang dimuat naik tidak berasas. Menerusi hantaran di media sosial, Perdana Menteri mengakui berhasrat untuk bertemu Presiden parti tersebut. Namun ia dibatalkan atas nasihat doktor yang merawat pemimpin pembangkang berkenaan. Jadi, jika tiada pertemuan berlangsung, bagaimana boleh timbul isu rundingan agihan kuasa? Henti sebar fitnah, penyebarannya tidak mendatangkan manfaat. Malah, pelaku terlibat boleh dikenakan tindakan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Lubnan akan terus terdedah dengan lebih banyak serangan rejim Israel sekiranya tentera Lubnan tidak membuat serangan balas susulan pembunuhan timbalan Ketua Hamas Saleh Al-Aruri pada 2 Januari lepas di Beirut. Ketua Hezbollah Hassan Nasrallah menerusi siaran televisyen untuk kali kedua dalam tempoh seminggu selepas tidak muncul selama 2 bulan menegaskan pihaknya tidak boleh berdiam diri menyaksikan kekejaman yang tidak boleh diterima akal. Tegasnya, Lubnan termasuk bandar, kampung dan infrastruktur lain ketika ini terdedah dengan lebih banyak serangan dari negara haram Israel. Hassan memberi ancaman bahawa Zionis akan menerima padah atas perbuatan terbabit. Hezbollah telah melancarkan serangan ke atas Israel di sempadan sejak 8 Oktober tahun lalu sebagai sokongan kepada pejuang Hamas di genting Gaza. Menerusi 670 operasi, Hassan mendakwa pihaknya telah berjaya memusnahkan sejumlah besar aset ketenteraan Israel. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menyuarakan kebimbangan pembunuhan komander kanan kumpulan Hezbollah dalam serangan udara Israel di selatan Lubnan akan menyebabkan perang di Asia Barat merebak ke skala yang lebih luas. Kebimbangan itu semakin meningkat ketika Israel menggempur kawasan utama berhampiran hospital di tengah Gaza. Menurut Jurucakap Persekutu Setiausaha Agung PBB, Florencia Soto-Nino, pihaknya terus menyeru agar semua pihak menghalang peningkatan konflik di rantau itu. Katanya serangan yang semakin sengit di Deir al-Balah, tengah Gaza dan Khan Yunis di selatan menyebabkan kematian orang awam dan akibat malapetaka untuk puluhan ribu orang. Soto-Nino berkata Hospital Al-Aqsa adalah satu-satunya hospital yang berfungsi di Deir al-Balah. Kebanyakan pekerja kesihatan tempatan dan kira-kira 600 pesakit telah dipaksa meninggalkan kemudahan itu ke lokasi yang tidak diketahui.
Iran akan berkukuh kerjasama dengan negara serantau untuk perangi jenayah keganasan seperti pengebuman yang berlaku di wilayah Kerman minggu lepas. Jurucakap Kementerian Luar Iran Nasir Kanaani berkata keganasan sudah menjadi ancaman biasa kepada dunia dan masih ada saki-baki pertubuhan keganasan yang menggugat nyawa rakyat. Justru Iran akan mengukuhkan kerjasama dengan negara serantau yang turut terkesan dengan jenayah terbabit, terutamanya dari aspek kerisikan dan keselamatan negara. Sekurang-kurangnya 84 orang terbunuh dan 284 lagi cedera dalam pengebuman berkembar di Bandar Kerman di tenggara Iran. Kejadian berlaku semasa ribuan orang hadir bagi memperingati ulang tahun keempat kematian bekas Komander Tertinggi Tentera Iran, Jeneral Qasim Soleimani. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan ucapan takziah kepada seluruh keluarga bekas pemain polo negara Nordin Majid yang meninggal dunia Ahad lepas. Menerusi catatan di Instagram Istana Negara, Al-Sultan Abdullah menzahirkan rasa duka cita dengan pemergian Allahyarham dan menzahirkan harapan agar seluruh keluarga sabar dan tabah menghadapi dugaan. Baginda mendoakan agar roh Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan mereka yang beriman dan beramal soleh. Baginda turut menghargai sumbangan Allahyarham kepada negara dan menyifatkan pemergian beliau sebagai satu kehilangan besar kepada sukan polo negara. Al-Sultan Abdullah dan Nordin adalah rakan sepasukan dalam skuad polo negara dan berjaya merangkul pingat emas pada Tamasya Sukan Si Singapura pada 1983. Nordin, 73 tahun, meninggal dunia di Hospital Tengku Ampuan Afzan, Kuantan akibat jangkitan kuman. Skuad Harimau Melaya mencatatkan keputusan seri 2 sama dengan Syria pada perlawanan persahabatan awal pagi tadi. Gol skuad bimbingan Kim Panggon itu dijaringkan oleh Arif Aiman Hanapi dan Paulo Josue. Pada perlawanan itu, skuad kebangsaan berjaya mendahului separuh masa pertama melalui jaringan Arif Aiman pada minit ke-39. Bersambung babak kedua, Syria melancarkan serangan dan berjaya menjaringkan 2 gol dalam tempoh 5 minit. Gol Syria dijaringkan Pablo Sabak pada minit ke-70 dan Ibrahim Hisar minit ke-74. Sebelum Paulo Josue mengikat perlawanan dengan gol kedua pada minit ke-78. Keputusan penuh Malaysia 2, Syria 2. Baik, paparan itu mengakhiri berita tengah hari dari sungai ke segara. Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan.